shake the ground. You held me down, but I got up. Hey, get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I've got the iron, the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar ibu bapa di rumah? Saya perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B. Merupakan pengasas bersama Iman Kindi Enrichment Center. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu yang stres, yang tertekan, yang risau, anak-anak nak masuk sekolah tapi belum pandai membaca lagi, dengan membantu anak-anak anda membaca seawal usia 4 tahun. Iman Kindi, Nurturing Future Leaders. Okey, apa khabar? Selamat hari Khamis. Selamat hari Khamis. Alright, saya doakan anda semua sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, selamat daripada segala penyakit, segala wabak, na'udzubillah min dzalik, dipelihara daripada segala bahaya. Okey, dan dilimpahkan dengan rezeki yang melimpah-limpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Apa khabar semua? Minta anda semua sharekan. Okey, minta sharekan. Tolong like dan love. Like dan love saya punya live ni. Okey, like dan love dan share. Sharekan kepada 5 group. Sharekan kepada 5 group yang lain. Sharekan, semoga lebih ramai mendapat manfaat daripada perkongsian saya ni, ya. Alright, so alhamdulillah ini merupakan hari yang kedua saya berkongsi di page kami, ya, di FB page kami. So saya berharap dapat membantu lebih ramai untuk mendapatkan informasi-informasi berkenaan anak-anak prasekolah. Okey, insya-Allah. Jadi jika anda rasa perkongsian saya ini boleh membawa manfaat kepada ramai orang, bantu untuk sharekan, like dan love dan follow page kita, follow page kita. Okey, so apakah tajuk perkongsian saya pada hari ini? Okey, so tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah ini dia. Okey, anak pelat, 4 tips mudah untuk bantu anak anda. Anak pelat. Okey, so sebelum tu saya nak war-warkan yang kami di Iman Kindi Puncak Alam akan menganjurkan program percuma. So minta anda sharekan kepada seluruh warga Puncak Alam, sebab khas untuk Puncak Alam sempena PKP 3.0 ni, kita tahu dengan cuti sekolahnya, dengan WFH nya, work from home kan, parents. So anak-anak tak boleh ke sekolah. So mungkin ada anak-anak yang perlukan kita punya bantuan, perkongsian kita melalui program percuma ni. Jadi minta tolong sharekan dan daftar segera sebab tempat adalah terhad. Minta sharekan dan daftar segera, khas untuk anak-anak yang berumur 3 hingga 4 tahun.
3 ke 4 tahun. Jap saya tak ada posternya kat sini. Tapi kita ada letak di kita punya page. Dan kita letakkan link dekat sini, kita dah pinkan link dekat sini. Daftar dalam Google Form, link Google Form ni, daftar segera. InsyaAllah program akan berlangsung pada hari Ahad ni jam 10 pagi. Khas untuk anak-anak yang masih belum boleh membaca. Memang belum boleh membaca. Kita nak bantu dengan program basic reading class. Okey, percuma untuk seluruh warga Puncak Alam, anak-anak di Puncak Alam yang berumur 3 hingga 5 tahun. Okey, so kongsikan agar dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan tajuk kita hari ni ialah anak pelat. Okey, so anak pelat. So, ada tak anak anda yang pelat? Boleh tak kongsikan di ruangan komen? Adakah anak anda pelat, masih pelat? So, anak-anak pelat ni sebenarnya sepanjang kita mendidik anak-anak di Iman Kindi selama dah masuk tahun ke-9. Alhamdulillah, kita dapat lihat beberapa situasi anak pelat ni lah di tadika kita. Jadi saya tak nak berbicara mengenai kita kata speech therapist punya kepakaran, tidak. Saya sebagai pengelola tadika, guru tadika, kita ada buat pemerhatian lah. Dan saya nak kongsikan kenapa sebenarnya anak kita ni pelat. Sebenarnya anak-anak ni mereka ni umur 0 ke 3 tahun, mereka ni belajar melalui pemerhatian, pendengaran mereka absorb. Mereka belajar melalui persekitaran mereka. Jadi sebenarnya sangat-sangat penting umur 0 ke 3 tahun ni untuk kita sebagai parents, untuk kita pastikan anak-anak ini mendapat input-input yang terbaik lah. Alright. So, kenapa anak-anak ni, so untuk 0 ke 3 tahun, bila mereka sebutan tu pelat tu, mungkin dia masihlah boleh diterima lagi sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada je anak yang umur 2-3 tahun dah boleh bercakap dengan tak pelat, dengan lancar, dengan baik sekali. Tapi kalau anak-anak dah masuk ke umur 5 tahun tu tapi masih pelat, masih tak difahami percakapan dia, ibu bapa patut berasa risaulah. Okey, atas beberapa perkara. Satu, bila mereka tak boleh berkomunikasi dengan baik, bercakap dengan menggunakan ayat yang betul, dikhawatiri mereka akan tidak difahami apa yang mereka nak sampaikan, keinginan mereka tu. Satu, dan boleh membawa kepada mereka merendah diri, kan? Boleh jadi stres untuk anak-anak ni sebab mereka tak boleh ekspresikan, tak boleh komunicate dengan baik. Alright. So saya nak highlight perkara ni sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang ambil ringan ataupun tak perasan ke ataupun ambil ringan, mereka membiarkan perkara ni berlarutan sehingga ke umur 4 ke 5 tahun. Jadi kita di tadika ni sebenarnya kita ni memang mengambil inisiatif untuk membantu anak-anak ni membetulkan mereka punya sebutan ni, pelat ni. Sebab kalau masih mereka tak cakap dengan betul lagi, kita khuatir ada masalah lain yang berlaku, iaitu mungkin adakah masalah pendengaran ke, mereka tak boleh dengar dengan betul ke, ataupun mereka ada masalah lain. So kita nak tahu, maksudnya anak, dan kita akan assess anak ni, adakah anak ini ada masalah lain. Jika mereka ni normal je, boleh faham dengan baik apa kita arahan kita dengan baik, kita boleh faham. Jika mereka boleh
menggunakan dia punya anggota-anggota dengan baik, motor skill mereka dengan baik, menulis dengan baik, bergaul dengan baik, tapi percakapan sahaja yang problem, kita boleh tahu maksudnya itu boleh dibetulkan. Okey, boleh dibetulkan. Tapi memang perlukan effort parents dan gurulah di tadika. So jadi bila kita di tadika ni, kita bantu anak-anak ni, ibu ni mesti parents ni mesti sama-sama usaha untuk betulkan anak-anak ni punya percakapan. Jadi ibu parents especially young parents kena aware umur 2-3 tahun tu kena alert dengan anak-anak punya sebutan ni, percakapan ni. Alright. So saya nak share sekejap lagi apakah 4 tips tu untuk bantu anak tidak cakap pelat lah. Okay. So bila kita kata mother tongue kan, mother tongue mulut ibu. Mulut ibu maksudnya mother tongue tu adalah bahasa ibunda kan. Okay. So mungkin mother tongue ni ada kaitannya dengan of course akan ada kaitan dengan apa ibu dia punya bahasa, apa ibunya punya sebutan, punya percakapan. So ibu-ibu memang memainkan peranan yang sangat-sangat besar terhadap anak-anak punya kemenjadian ni. Alright. Jadi apakah tips untuk ibu-ibu ni bantu anak-anak untuk tak pelat? Sebab ada tadika ada beberapa orang anak-anak ni sampai ke 5 tahun, sampai ke 6 tahun masih pelat. Dan kita guru tadika ni kita risau dan kita bantu kita cuba bantu. Ada cara-cara dia untuk anda semua bantu anak anda. Maksudnya anda tak boleh ignore, tapi anda perlu bantu anak ini dengan cara-cara ni. Perlu usahakan kena letak effort untuk bantu anak-anak ni betulkan dia punya sebutan. Especially untuk anak masuk 4 tahun tu dah kena alert lah. Kena buat tips ni, gunakan bahasa yang betul. Saya share. Alright. So ini dia. Nombor 1 ialah anda kena rajin layan anak bercakap. So kita kena rajin layan anak bercakap. Maksudnya jangan biarkan anak ni dia berkomunikasi dengan gadget kebanyakan masa. Gadget, TV kan. Maksudnya dia tak ada dua hala punya communication. So dia tak tahu macam mana nak express, nak bersoal jawab, nak communicate. Memang agak sukar untuk bantu anak-anak kalau anak-anak ini kebanyakannya dengan gadget, dengan TV ke apa ke. So ibu bapa, mother tongue ni is very very important. Maksudnya ibu ni kena bercakap, layan nak bercakap. Daripada umur 1 tahun tu sebenarnya anak-anak ni absorb je. Umur daripada kosong, daripada baby sampai ke 3 tahun, 4 tahun tu memang mereka macam span otak ni. So ibu-ibu pastikan anda bercakap dengan anak-anak, communicate. Nak makan ke, sedap ke, kenyang? Oh sedapnya. Oh sedapnya tengok awak makan. Oh carrot ni keras sikit ya. Apa-apa cakap je. Macam tu. So bila kita cakap je, kosa-kosa kata ni semua masuk dalam minda anak-anak ni. So cakap je, layan cakap, communicate mereka, bercerita, baca buku cerita, menggunakan perkataan yang betul. Okey, kejap. Okey. Ini dia. Bercakap dengan mereka dengan perkataan yang betul. So bila kita rajin layan mereka perkataan betul, jangan guna perkataan macam nenen ke, mamam ke, cucu ke apa, yak ke. Oh no, jangan guna perkataan tu. Bila anak-anak dah 3 tahun, 4 tahun, mereka ni dah boleh faham tau, dah boleh faham. So anak-anak ni sebenarnya kita kadang-kadang macam saya suka amaze tau. Saya suka amaze dengan anak-anak punya perkembangan kan. Sebenarnya memang subhanallah, Allah punya penciptaan ni sangat-sangat hebat. Kosong ke 3 tahun ni dia punya otak ni dah develop almost like 70% macam tu. Sebenarnya salah 3 tahun tu. 6 tahun dah 90%, 95%, almost complete 6 tahun. Jadi cakap mereka dengan perkataan yang betul. Bercerita
berkomunikasi dengan dengan macam orang dewasa. Maksudnya dari segi bahasa, penggunaan bahasa tu bahasa yang betul lah, bahasa yang standard. Jangan guna bahasa yang pelat tu, no. Nenek ke no, tidak. So guna bahasa dengan betul. Okey, lepas tu ajar anak untuk minta sesuatu guna perkataan. Okey. So kalau anak tu contoh dia nak nasi kan. Dia kata dia tunjuk je. Contoh. Ni. Tu. Ni macam tu je kan. So itu sebenarnya kita kena tegur, kita kena ajar dia. Apa dia? Nak apa? Cuba sebut. Ni apa ni? Nasi. Nak nasi. Cuba ajar dia untuk ikut apa kita sebut. Nak nasi. Ulang. Memang kita kena rajin ulang. Repetition is the mother of perfection. Okay? So kena selalu ulang. Ataupun kita boleh contohnya kalau dia dah besar tu, untuk especially 4-5 tahun ni, memang kita kena tegur dia. Cakap apa? Bunda tak faham lah. Apa tadi? Kalau sebut ya tu Ana. Situ cakap macam tu. Ada gina. Ada cakap macam tu. So apa yang kita buat, kita kena tegur dia. Kata apa? Tak faham lah. Cuba cakap betul-betul. Macam tu. Nanti dia sedar, kata dia sebut tak betul rupanya. Orang tak faham rupanya. Jangan buat faham, tak perlu buat faham. So kita tahu apa sebenarnya nak apa. So cakap betul-betul. Maksudnya kita kena tegur dan bantu anak untuk sebut dengan perkataan yang betul. Okey. Jangan buat faham. Okey. So kita memang kita faham pun apa dia nak. So kita pun layankan je. Jangan macam tu ya tuan perempuan. Kita kena effort sikit untuk bantu anak kita ni, perkembangan dia lebih orang kata dengan sepatutnya lah. Jangan biar dia kata nak cucu. Ya gina, ya water. Tak boleh. So kena tegur. Tak boleh cakap macam tu. Cakap betul-betul. Tak faham apa dia. Macam tu. Lepas tu kita buat apa? Ikut ni. Nasi. Dia kacau kita. Contoh. Dia pukul kita. So dia ikut. Lama-lama dia akan ada progress. Kita dah tengok kita dah bantu alhamdulillah beberapa orang, beberapa pelajar di tadika kita untuk improve dia punya komunikasi tu. Memang kita usaha. Bukan kita macam main tak apa, dia akan betul sendiri. Tak ada betul sendiri tuan perempuan. Kita memang kena bantu mereka untuk mereka betulkan penggunaan perkataan yang mereka guna, yang mereka keluarkan tu. Sebab mereka dah faham 4-5 tahun biasanya. Melainkan kalau anak-anak ni ada masalah lain, itu anda kena rujuk specialist. Kalau memang betul kita panggil, contohnya dia tak dengar kan, kita sebut kita cakap pelan-pelan, dia tak dengar tu, kita kena jerit. Contohnya siapa? Saifullah, baru dia toleh. Adakah anak ni ada masalah pendengaran? So kita kena rujuk pakar lah di situ. Mungkin dia tak dengar ke. Tu kita kena assess. Sebab itu parents kena selalu aware dengan perkembangan anak-anak. Alright. So ini ajar anak minta dengan perkataan. Jangan kita buat faham, tak perlu. Kita kena bertegur dan minta mereka cakap dengan betul. Okay. Alright. So ini dia. Kita kena tegur anak kita. Tegur. Tak ada masalah untuk kita tegur. Untuk kita pastikan dia menggunakan perkataan yang betul. Alright. So it's not a magic. Maksudnya perkara untuk kita bantu anak kita ni bukan magic. So kita kena put an effort. Kita kena usaha untuk betulkan perkataan anak-anak kita ni. So saya just nak bagi tahu, kalau anak-anak umur setahun setengah, biasanya dah boleh sebut 1 ke 2 perkataan. Contohnya nak susu, nak makan. Satu nak susu, ataupun bola.
buku. 2 tahun macam tu dah boleh sebut. Kalau 3 tahun tu dah boleh sebut 2 ke 3 perkataan. 4 ke 5 tahun tu dah boleh sebut 3, 4 patah perkataan, dah boleh gabung ayat-ayat untuk membentuk boleh gabung perkataan membentuk ayat mudah. Ayat mudah. So kita kena tengok anak kita. So kalau umur 4 tahun tu dia macam memang satu perkataan, 2 perkataan tu kita patut risau dan kita patut assess lah anak kita. Alright. So ibu bapa rajinlah bercakap dengan anak anda. Jangan harapkan sekolah je, taska je, tidak. Anak kita lah yang bertanggungjawab untuk kita pastikan anak kita mendapat bantuan untuk mereka membesar dengan baik. Alright. So itulah basically apa yang saya nak share. Saya minta jika anda rasa perkongsian saya bermanfaat, bantu saya untuk share sebanyak mungkin, share kepada 5 group. Okay, dan like dan follow page kita Iman Kindi Puncak Alam. Okay. Dan join kita punya free reading class kita hari Ahad ni, insya-Allah. Join dan sebar-sebarkan kepada kawan-kawan, jiran-jiran, seluruh taman anda di Puncak Alam, khas untuk warga Puncak Alam. Kita bawakan ni hari Ahad ni pukul 10 pagi kepada anak-anak yang memang belum boleh membaca. Kita nak buat ni very basic reading class. Ahad ni pukul 10 insya-Allah untuk 3 ke 5 tahun. Okey, Allahu a'lam bissawab. Okey. So insya-Allah itu saja daripada saya. Jumpa lagi untuk perkongsian seterusnya. Okey, saya Bunda B, Iman Kindi, Nurturing Future Leaders. Alright, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.